lawak semua gerai-gerai pameran yang disediakan. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ucapan alu-aluan yang telah pun disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Haji Cik Abdullah bin Madnawi, Pengerusi Jabatan Kuasa Pertanian, Industri Desa dan Bioteknologi Negeri Kelantan. Pihak Majlis merakamkan ucapan terima kasih. Ladies and gentlemen, without further ado, let's proceed to our next speaker. Please welcome His Excellency Mr. Warawat Aupinyakul, Minister of Science and Technology from Kingdom of Thailand, for a welcome speech. Welcome. Excellency Chief Minister of Kelantan, Tun Guru Datuk Bentara Sejak Haji Nik Abdul Aziz Nipak, Excellency Minister of Agriculture Kelantan, YB Datuk Haji J. Abdul Rob Madhavi, distinguished delegates, ladies and gentlemen. It is indeed a great honor and pleasure for me to be invited to join the Bio Kelantan 2013, organized by the state government of Kelantan. I would like to take this opportunity to congratulate Your Excellency on the organization of Bio Kelantan 2013. I also wish to express my deep appreciation for your warming welcome and kind hospitality extended to me and my colleagues since my arrival in Kuala Lumpur. Bio Kelantan 2013 consists of seminars, workshops, and a parallel exhibition which provided a good opportunity for government officers, enterprise researchers to exchange knowledge and experience on the latest discoveries in biotechnology research. I am also delighted that Thai researchers are invited to be a speaker in the seminar and be exhibitors regarding development of biotechnology in Thailand. I do hope that Bio Kelantan 2013 will be a useful forum for both the public and private sector for commercialization of biotechnology research and enable both parties to strengthen cooperation on the biotechnology for the benefit of mankind in the future. Once again, I would like to sincerely thank you for your kind invitation, and I wish this event a great success. Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen. That's a welcome remarks from our His Excellency Mr. Warawat Aupinyakul, Minister of Science Technology from Kingdom of Thailand. Thank you very much. Hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, majlis diteruskan lagi dengan ucap tama dan majlis perasmian Karnival Antarabangsa Kelantan Biotech 2013. Dan untuk ini majlis dengan penuh takzim hormat mempersilakan Yang Berhormat Tuan Guru Datuk Bentara Setia Haji Nik Abdul Aziz bin Haji Nikmat, Menteri Besar bagi Kerajaan Negeri Kelantan, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Karnival Antarabangsa Bio Kelantan 2013. Dengan segala hormat dijemput dan dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال الله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون surah Al-Mu'minun ayat 21. Dia bermaksud sesungguhnya pada binatang-binatang ternakan benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu manusia, iaitu kami memberi minum pada kamu daripada air susu yang ada dalam perutnya. Juga pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu dan sebagian daripada kamu ada kamu makan. Terima kasih saudara majlis, pengurusi majlis. Yang berhormat Datuk Pengurusi Jawatan Kuasa Pertanian Industri Desa dan Teknik Kelantan, ahli-ahli yang berhormat, turut diraih Menteri Sains dan Teknologi negara jiran Thailand, Ketua Jabatan tetamu-tamu jemputan dari dalam luar negeri, hadirin kasih sekalian. Alhamdulillah, syukur yang tidak terhingga kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita sama-sama berkumpul pada pagi ini dalam majlis peresmian Karnival Antarabangsa Bayu Kelantan 2013. Saya melakukan setinggi-tinggi tahniah kepada pihak urustia di bawah seliaan Jawatan Kuasa Pertanian, Industri Desa dan Teknologi Kelantan yang telah bertungkus lumus menjayakan program yang julun-julun kali diadakan di Kelantan ini. Saya menyempatkan pengajuan Karnival sebegini amat tepat pada masanya, khususnya dalam usaha kerajaan untuk menyebarluaskan maklumat, potensi, peluang, teknologi dan produk sektor teknologi pada masyarakat Kelantan, sekaligus menarik pelabur dan mengembangkan industri teknologi peringkat negeri. Tidak lupa dalam masa yang sama saya mengucapkan selamat datang kepada semua tetamu dari dalam dan luar negeri yang menyertai karnival ini pada kali ini. Semoga dengan kehadiran tuan-tuan, perempuan dapat meluaskan idea kita bersama dalam usaha meluaskan lagi sektor bioteknologi di rantau ini. Hadirin kasih sekalian, Islam menggalakkan umatnya berusaha bersungguh-sungguh ke arah meningkatkan penguasaan dalam pelbagai bidang ilmu. Dalam Islam, ilmu yang baik dibagi dua. Satu disebut fardu ain, satu lagi disebut fardu kifayah. Di bawah pembagian tersebut ada yang disebut sebagai ilmu semasa atau ilmu hal. Ilmu hal boleh menjadi fardu ain dan juga boleh jadi fardu kifayah mengikut tuntutan semasa. Mempelajari ilmu hal atau ilmu sains sebenarnya mendekatkan manusia dengan sebahagian besar daripada sifat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sifat al-alim dan al-khabir. Dia memiliki mutlak segala ilmu dan mengetahui secara mutlak segala rahsia. Dalam usaha mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak pesanannya menggalakkan umatnya mencari ilmu, sehingga orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dianggap sebagai orang yang belia. Antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi ithnatayn, rajulin atahu Allahu malan fasallata ala halakati bil haqq, rajulin atahu Allahu al hikmata fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Riwayat Al-Bukhari. Yang maksud sifat hasad tidak dibenar sama sekali kecuali hanyalah kepada dua perkara, iaitu kepada seorang lelaki atau seorang manusia yang diberikan harta lalu dihabiskan pada jalan kebenaran. Satu lagi orang yang diberi Allah padanya ilmu dan kebijaksanaan lalu dia memutuskan untuk apa jua perkara menggunakan ilmu dan mengajarnya kepada orang lain. Hadirin rahmat sekalian, perbezaan yang paling besar di antara makhluk manusia dengan makhluk-makhluk lain di dunia ini ialah ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Nabi Adam AS ke atas para malaikat kerana baginda diberikan ilmu. Dengan ilmu manusia diangkat kedudukannya sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran menceritakan bagaimana Nabi Adam AS telah diajar dengan pelbagai jenis ilmu yang tidak diajar kepada para malaikat kerana malaikat tidak mempunyai bakat untuk menerima ilmu. Firman Allah, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Al-Baqarah 31. Yang bermaksud Allah mengajarkan Nabi Adam akan segala nama benda-benda dan gunanya. Kemudian ditunjukkan pada malaikat. Lalu firman, terangkanlah pada aku wahai malaikat nama benda-benda ini kalau jika kamu boleh yang benar. Malaikat mengaku tidak berilmu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
Itulah nikmat pertama dalam yang diterima oleh manusia, iaitu kemampuan untuk belajar dan mengajar. Ini merupakan keistimewaan yang hanya ada pada manusia dan tidak ada pada makhluk-makhluk lain, hatta para malaikat. Binatang ternakan contohnya boleh diajar untuk mematuhi perintah tuannya, tetapi binatang tidak boleh mengembangkan ilmu tersebut pada binatang-binatang lain. Berbeza dengan manusia, sedikit ilmu yang diperolehi mampu untuk dikembangkan dengan lebih meluas pada orang lain. Berasas kepada perolehan yang ada pada manusia inilah segala ilmu yang ada mampu dikembangkan di dunia, mampu dikembangkan. Dan dunia sekarang menyaksikan pelbagai perubahan ekoran perkembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia. Penggunaan komputer, internet yang begitu meluas pada hari ini merupakan perkara yang agak asing beberapa puluhan tahun yang lalu. Namun pada hari ini ia merupakan keperluan yang tidak dapat dinafikan. Dan tidak pelik jika teknologi yang dianggap asing dan mustahil pada hari ini akan menjadi satu perkara yang biasa pada masa akan datang. Di antara cabang ilmu sains yang berkembang pesat pada hari ini ialah ilmu bio atau disebut biotek. Ilmu biotek bukannya sesuatu yang asing dalam Islam, bahkan juga dalam kehidupan kita sendiri. Walaupun istilah ini diperkenal dan digunakan sejak awal abad ke-20, hakikatnya proses bioteknologi telah dimanfaatkan oleh manusia sejak zaman dulu, terutama dalam bidang pemakanan dan pertanian. Sebagai contoh, dalam masyarakat Melayu, kita dapat melihat bagaimana unsur-unsur ilmu biotek yang telah lama wujud, khususnya melalui penghasilan makanan. Contohnya, tape ubi, tape beras. Tape yang dihasilkan daripada pulut atau ubi melalui proses pemerahan, pemeraman dan campuran dengan bahan-bahan seperti ragi yang akhirnya menghasilkan rasa yang cukup enak. Tanpa disedari, sebenarnya kemahiran memproses bahan-bahan seperti inilah yang disebut sebagai kemahiran memanfaatkan mikroorganisme yang terdapat dalam bahan-bahan semula jadi, atau dalam istilah moden disebut ilmu bioteknologi. Begitu juga penghasilan mumia, di mana mayat-mayat Firaun, mayat-mayat raja-raja Firaun zaman dulu, atau dikenali sebagai Al-Fara'inah, diawet dan kekal hingga hari ini, membuktikan bahawa rakyat Mesir mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam ilmu biotek. Sains membuktikan bahawa penghasilan mumia ialah dengan cara menghentikan aliran air dalam tubuh bagi mengelakkan bakteria merebak dan memudaratkan jasad. Dengan perkembangan sains pada masa itu, sesuatu perkara yang mengagumkan apabila masyarakat Mesir menemui kaedah untuk mengeluarkan darah dan air secepat mungkin daripada jasad manusia bagi menghasilkan mumia. Hadirin sekalian, hari ini perkembangan teknologi menjadi lebih pesat sehingga menghasilkan lonjakan yang belum pernah disaksikan dalam sejarah peradaban manusia ini. Hari ini apabila kita berbicara tentang bioteknologi, perbincangan semakin meluas dan menurus isu-isu seperti vaksinasi, klon, nuklear dan sebagainya merupakan isu-isu yang sedang ditangani oleh pihak-pihak yang berkecimpung dalam bidang ini. Dalam hal ini, ketika manusia sedang berkembang maju dan pesatnya adalah menjadi satu kewajipan bagi umat Islam untuk turut mengkaji serta mendalami ilmu sebegini untuk tujuan kebaikan bersama. Hakikatnya mendalami ilmu-ilmu seperti ini dengan tujuan untuk berdepan dengan arus kemodenan merupakan sebahagian daripada amal soleh yang dimaksudkan oleh Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ani'mal sabighatin wa qaddir fi sard wa a'malu salihah inni bima ta'malun basir." Surah As-Saba ayat 11 yang bermaksud, kami wahyu pada Nabi Daud alaihissalam, buatlah wahai Daud baju-baju besi yang luas, labuh dan sempurnakanlah jalanannya sekadar yang ada ia kehendaki. Kerjakanlah kamu wahai Daud ya umatmu amal yang saleh, sesungguhnya aku melihat segala apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Daud alaihissalam untuk mencipta baju besi dan menyempurnakan jalinan besinya. Artinya baju besi yang ingin dicipta hendaklah baju besi yang sempurna dan tahan untuk berdepan dengan peperangan pada masa itu. Uji kaji hendaklah dijalankan dari semasa ke semasa untuk menguji ketahanan ini. Ini membawa bahawa setiap ilmu hendaklah ditingkatkan dari semasa ke semasa agar dapat selari dengan peredaran zaman. Allah Subhanahu wa taala mengakhiri perintahnya di ayat sebut dengan menyatakan,
Lakukanlah amal soleh wahai Daud sebagai satu isyarat. Mencipta baju besi yang seiring dengan perkembangan zaman juga merupakan amal soleh. Jika mencipta baju besi disebut sebagai amal soleh, maka apatah lagi mengkaji dan melakukan penemuan-penemuan yang boleh dimanfaatkan oleh manusia zaman berzaman. Sudah tentu turut dikira sebagai amal soleh. Hadirin dan hadirat sekalian, jika ditinjau dalam Al-Quran Karim sendiri, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar manusia mengkaji segala rahsia yang terdapat di sebalik penciptaan. Ayat yang saya baca sekejap tadi mengandungi pernyataan secara umum bahawa penciptaan segala jenis binatang mempunyai rahsianya masing-masing. Inilah di antara ayat yang mengandungi penekanan kepada umat Islam agar sentiasa menjalankan uji kaji dari masa ke semasa bagi membongkar rahsia-rahsia penciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan umat manusia, khususnya dalam bidang penternakan. Begitu juga dengan kajian terhadap mikroorganisme yang menjadi unsur penting dalam ilmu biotek. Al-Quran sebenarnya telah menyebut sepintas lalu bagaimana unsur sekecil ini sebenarnya mempunyai nilai yang besar. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Siapa yang berbuat kebajikan walaupun sebesar zarrah, sebesar atom, nescaya dia akan lihatnya di akhirat kelak. Dan siapa yang berbuat kejahatan sebesar zarrah, sebesar atom, nescaya dia akan lihat juga akhirat kelak. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa kebaikan dan kejahatan walaupun sebesar zarrah, sebesar atom, tetap akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya, sekecil manakah zarrah itu? Hari ini dengan teknologi moden melalui mikroskop, zarrah